وفقنا في الدين وأنت برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. نعم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kita bicara tentang penghayatan tauhid di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi ulumi fi darain amin. Imam Sya'rani rahimahullah taala berkata, puasa adalah sifat somadiyah yang dapat membersihkan daripada nafsu dan syaitan. Somad, daripada kata somad, nama Allah as-Samad, Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Somad itulah tempat berhajat. Allah itu tempat berhajat. Puasa adalah sifat Samadiyah, yakni tempat menyatakan Allah itu sebagai tempat mengadu. Puasa itu nak melahirkan sifat, nak menunjukkan kita ini menjadikan Allah itu tempat mengadu. Somadlah tempat mengadu, tempat meminta, yang dapat membersihkan daripada godaan nafsu dan syaitan dengan puasa. Imam Al-Tusi berkata, puasa adalah berakhlak dan sifat somadiyah. Orang berpuasa ni dia cuba melatihkan dirinya supaya berakhlak dan sifat somadiyah. Somadiyah ni adalah tempat mengadu, tempat meminta. Maka kita ini perlu sering melatihkan diri untuk apa pun pekerjaan kita ini, kita mengadu pada Allah, minta kepada Allah. Latihkan walaupun perkara itu sekecil apa pun, minta tolong Allah. Kencing nampak macam mudah hari-hari buat, tetapi kalau Allah tak izinkan, baru kita tahu macam mana. Kalau tak berkentut seminggu macam mana. Saya waktu dulu di Kelantan, balik dari Yaman 2007, duduk Kelantan mengajar waktu kampung, pakcik-pakcik ni mengaji. Ada seorang pakcik ni, pakcik, nama tak nampak, tak masuk kelas kan? Oh, lepas tu saya pergi ziarah kawan saya. Kawan saya itu dia ada masalah tak boleh kentut. Doktor terpaksa operation potong urat kentut tu sebab ada macam ketumbuhan kat urat itu. Potong, sambung balik 12 minggu. Oh, kita tahu kentut mana. Urat kentut 12,000. Patutlah orang buat bypass pun ribu-ribu kan, 10,000 urat kentut tu. Kita tahu nikmat kentut tu. Kalau kita urut badan kita sedawa tu, tapi tak ada kentut, tak puas hati tu. Dia kena pok. Baru rasa lega kan. Itu nikmat. Syekh Karim Al-Jili berkata, puasa adalah isyarat untuk mencegah diri daripada menggunakan naluri manusia, untuk menyandang sifat-sifat somadiyah, mencegah diri daripada menggunakan naluri kemanusiaan, untuk memiliki, untuk mendakwa, untuk menyandang sifat-sifat somadiyah. Bermakna kita ini dengan puasa tu nampak lemahnya kita kat mana? Tak ada kekuatan kita, lemah. Bermakna kalau lemah, orang lemah cari siapa? Selalunya tu cari orang yang kuat pada tengah puasa. Yang puasa tu mendidik kita supaya kita mencari dia, as-Samad tu.
Sejauh mana puasa itu dapat mencegah daripada kemanusiaan, maka sebab itulah muncullah pengaruh-pengaruh Allah dan dirinya. Bahwa terlihat dan diri lemah ini, terlihat semuanya urusan kita, Allah lah yang menggunakan ini, bukan kita. Dia akan didik kita sabar puasa. Didik sabar. Sabar sifat siapa? Sifat Allah. Puasa itu supaya didik kita supaya nampak Allah itu yang mulia. Puasa itu kita lemah, baru kita nampak Allah itu mulia, Allah itu kaya. Puasa itu mendidikkan kita akur patuh. Baru kita melihat Allah itu sebagai Tuhan yang wajib disembah, wajib ditaati. Al-Hakim At-Tirmizi berkata, buah puasa adalah pembersihan. Hasilnya buah-buah, maksudnya hasil daripada puasa itu apa dah? Pembersihan diri. Nak bersihkan batin dan bersihkan zahir. Kita ni kalau banyak puasa pun kurang makan, maka kita berkesihatan pun sihat, apatah lagi rohaninya. Sebab itu puasa ni merupakan satu amalan, proses untuk membina rohani kita dengan puasa. Kita sendiri pun kalau dilihat pengalaman yang lepas, lebih ringan badan itu dengan sebab kurang makan ke ataupun dengan banyak makan. Kalau fizikal mengatakan dengan sedikitnya makan itu kita badannya lancar, cepat pergerakan kita, maka sebetulnya rohani pun akan lancar, cepat sampai kepada Allah itu. Mudah kita mengaturkan rohani. Sebab nafsu yang tak suka kita puasa, dia nak makan. Al-Mustadharani berkata, puasa dan nasi umum adalah mencegah diri daripada hal-hal selain mencintai Allah. Sebagaimana jelas sekali bahawa maksudnya adalah Allah itu sendiri. Baik, fahamkan puasa itu maknanya apa? Puasa itu maknanya tahan. Kalau Imam Ghazali membagikan puasa bertiga: puasa orang awam, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Imam Ghazali bagian puasa itu pada awal, puasa awal. Puasa awal mesti kita lah tahan, jangan sampai batal, itu je. Itu jangan, mata tak ditahan, telinga tak ditahan, lidah tak ditahan. Jadi ini golongan orang berpuasa dan disebutkan hanya lapar dan dahaga sahaja, pahalanya tiada. Dijaga sampai yang batal dah. Tapi mulut nak mengata, nak mengumpat orang, lancar terus tu. Sombong tu, ego ni masih ada lagi. Yang penting tak batal tu je. Dia tahan juga, tapi tahan supaya jangan batal, itu je. Kedua, puasa khawas. Bolehlah kita kata peringkat VIP dalam bab rohani. Khawas ini, puasa orang khawas ini, dia sudah mula menjaga jangan batal puasa dan juga menjaga 7 anggota: telinga, mata, telinga, lidah, tangan, perut, kemaluan, kaki. 7 semuanya. Tahan mata jangan lihat yang dilarang. Tahan telinga daripada mendengar yang dilarang. Tahan telinga, lidah daripada menyebut yang sesuatu yang dilarang. Ucap, sia-sia, maki, hamun. Tahan tangan ini, jangan buat benda yang haram, pukul orang ke, rasuah. Tahan perut ini daripada simpan benda yang haram,
benda yang syubhat. Tahan kemaluan, jangan melakukan zina, lewat ataupun bersetubuh sama isteri ketika haid. Tahan kaki kita daripada berjalan ke tempat yang tidak diredai. Itu Masya Allah. Yang ketujuh, anggota ni mungkin kaki okey lah. Masjid Nabi Benci ni masjid rumah okey lah tu. Kemaluan tutup sendiri masing-masing lah. Perut yang penting nanti buka puasa tu cari yang halal. Benda yang haram tak tahu, tidak elakkan daripada syubhat. Tangan tu sesekali nampak tu boleh lah dengan tasbih, dengan Quran, okey tu. Lidah ni lah masalah tu. Ngaji juga, tadarus juga. Tapi kayak time tidak bercakap nak maki orang tu, habis. Dia keluar habis. Mata, kalau dah duduk rumah selamat, duduk masjid selamat, duduk luar sikit, bolehlah lilau sini. Telinga, duduk rumah selamat, duduk masjid selamat. Tapi kalau duduk masjid tepi serambi masjid, berbual, boleh tu. Mula-mula 5 minit berbual, baru juga nampak dengan cerita tu. Dah masuk 6 minit, 7 minit, atau boleh tukar pindah cerita lain pula. Siapa dapat jaga 7 anggota ni, Masya Allah, ini dah peringkat soleh tadi. Orang soleh. Peringkat yang ketiga, tahan khawasul khawas ini peringkat VVIP, tinggi lagi lah bab kerohanian ni, sebab ada kerohanian. Dia jaga jangan sampai batal, tahan puasa dia jangan sampai batal, tahan juga anggotanya jangan sampai hilang pahala. Kalau kita puasa tak ada di mata, hilang pahala tu. Dia tahan. Tetapi yang ketiga ni, dia tahan hatinya itu tidak berpaling daripada Allah. Ini puasa orang khawas. Tahan hati itu daripada melupakan Allah, meninggalkan Allah, berpaling kepada Allah. Ini puasa dia yang sebenarnya. Jadi sebenarnya bolehlah kita kata inilah puasa daim, sentiasa menahan diri daripada memandang selain pada Allah. Dah sebut begitu, saya nak sentuh tentang solat daim. Solat daim, ini ramai yang tak sembahyang. Ada ni, klik-klik kita ni ada tak sembahyang ni, sebab dia sudah dapat hakikat solat daim. Apa makna daim? Daim itu kekal ataupun berterusan, Al-Quran menyebutkan alladzina-hum ala salatihim daimun. Alladzina-hum, mereka yang salatihim, pada salat mereka itu daimun maknanya kekal. Dalam ayat lain pula menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina fi salatihim khashi'un. Bermakna ada ahli mufassir mensyarahkan daimun itu dengan makna khashi'un. Jelas? Khashi'un. Makna lain khashi'un. Sebab apa? Lihat pada ayat lain juga.
Ada kalanya ayat disyarahkan oleh ayat yang lain. Ada kalanya ayat disyarahkan oleh hadis. Jadi kita tidak boleh tinggalkan satu daripadanya. Dua-dua kena ada. Ya. Ada orang baca Quran itu baca terjemah. Dia baca terjemahan, dia cuma faham apa yang dia faham. Dalam Al-Quran tidak ada ayat suruh tutup kepala, contohnya begitu. Yang hanya adalah ayat disuruh memelihara kemaluan. Bermakna memelihara kemaluan depan dan belakang. Bermakna yang wajib tutup tu depan belakang dia lah. Yang lain boleh buka. Kerana apa? Kerana mereka hanya ambil ayat Quran dan difahamkan cara akalnya. Hadis ni mana pula? Sebab tu lihatlah hadis pula. Quran dengan hadis ni adalah bagaikan burung yang terbang dengan dua kepak. Tak mungkin burung terbang sesebelah kepak. Kerana hadis itulah yang mensyarahkan tentang ayat. Perintah solat jelas dalam Al-Quran. Perintah solat jelas dalam Al-Quran. Tetapi cara solat itu tak ada dalam Al-Quran. Yang hanya ada dalam hadis. Hadislah yang mensyarahkan rukun solat itu 13. Dalam Al-Quran menyebutkan ada sebut rokok, sujud. Rokok, sujud ada sebut. Tetapi rokok itu cara tangan letak kat mana tak sebut. Hadis yang ceritakan tangan letak kat lutut tu. Sujud dalam Quran sebut sujud, tapi cara sujud Al-Quran tak sebut. Hadis dah menyatakan bahawa sujud itu tujuh anggota. Tambah lagi pula hadis lain tak menyokong ada tumaninah. Nanti apa nak baca sujud tu? Hadis lain tak menyebutkan baca subhanallahi ala wa bihamdih. Dia dua bahan sokongan atau perujukan yang tak boleh dipisahkan. Maka kita khawatir mereka yang mengatakan Quran, ayat Quran yang tanpa berpegang pada hadis, maka ini yang dikatakan anti hadis. Anti hadis. Bolehlah kita sebut mereka ini sebagai Muslim liberal, itu atau liberal, apalah. Muslim liberal, orang Islam yang berfahaman liberal. Bahasa modernnya liberal, bahasa tentang akidah disebut Mu'tazilah, golongan yang guna akal. Itu Mu'tazilah. Baik, sekarang ini daimu makna kekal, tapi dalam cara lain menyebutkan makna khusyuk. Khusyuk itu ditafsirkan sebagai yakni tadarru', rendah diri, atau berkekal, tetap hati itu tenang. Baik, nak tanya, kalau tenang, khusyuk, rendah diri, ini perbuatan hati ke perbuatan anggota? Tenang. Perbuatan hati kan? Tenang, khusyuk, itu perbuatan hati. Bermakna, saya lihat kan, tuan-tuanlah kalau tahu dan baca sikit-sikit bahasa Arab, daimun ini kalimah ni pada plural, bahasa kata jamak. Kalau satu dipanggil mufrad, singular, tapi daimun ni jamak, plural, banyak. Dan kalau solat, asal kata solat ni, kita keluarkan pecahkan dua ni. Pecahkan ni, solat ihim tu. Solat campur dengan hum, asalnya hum lah, baca hum, tapi adalah ini dari bawah, di kan dihim. Ya, solat dengan hum. Hum ni maknanya mereka.
Mereka ni plural ke singular? Plural. Mereka ramai. Solat singular satu. Bermakna faham kita ni jamak ni. Kekal, khusyuk. Yang kena khusyuk tu solat ke ataupun orangnya? Orangnya lah. Bermakna daimun yang merujuk bersifat mereka itu manusia lah yang kena khusyuk. Baik, tentang khusyuk, tentang ingat Allah ini, dia kena dalam solat ke ataupun luar solat? Dalam solat, luar solat boleh lupa Allah, gitu? Tak, bermakna tahapan kita daimun apa mana daimun? Kekal kan, itu Ustaz. Bermakna suruh ingat Allah tu berkekalan siang, malam, pagi, petang, semua. Ini yang dikatakan solat daim, hati yang dikekalkan untuk ingat Allah tanpa meninggalkan solat 5 waktu. Jelas? Solat daim ini adalah istilah orang sufi. Orang sufi ni kenapa dapat istilahnya macam itu? Orang yang pernah taman-taman bunga macam tu bahasa sastra dia. Orang yang hatinya mekar, taman-taman bunganya mekar, maka bahasanya pun indah dan luar biasa. Lautan api sanggup kurenangi. Orang yang fikir pakai akal, tidak ada jiwa itu, mana ada lautan api yang dunia ni? Bukalah peta, takkan jumpa lautan api ni. Sejarah apa pun tak pernah wujud lautan api. Tak faham bahasa. Lautan api sangat kurenangi, nak menceritakan bahawa demi engkau wahai kekasihku, aku sanggup berkorban sampai mati. Itu maknanya. Aku lebih rela ditikam pisau setajam apapun, namun jangan kau tikam aku dan cintamu. Orang yang tak faham, nak tikam dia, larilah. Waktu tunggu lagi, orang gila ni. Bukan tikam betul-betul dengan pisau, tak. Ini bahasa orang yang bercinta. Engkau belah dadaku, engkau robek jantungku, engkau akan lihat namamu tersemat di dalamnya. Dahsyat ni. Bila anak dah setengah dozen, bang, jatuh dalam bilik air. Saya jatuh bang, jatuh. Bangunlah. Tak boleh bang, tersedia kaki ni. Halo, mak kau jatuh tu. Waktu tu nama dah tak ada dalam semata hati dah. Yang dikatakan nama dalam hati tu dah ada bilik air jatuh tu. Habis cinta dah boleh pudar. Cinta boleh pudar. Jadi orang sufi, sebab itu ada satu istilah. Setiap orang sufi itu ahli sastra, tetapi bukan setiap ahli sastra itu sufi. Setiap ahli sufi itu dialah orang sastra, tetapi bukan setiap orang sastra itu sufi. Jadi faham kita solat daim itu maknanya apa? Maknanya lah, baik kita postmortem tentang solat. Solat ini di segi bahasa kita bincangkan bentuk ilmiah. Nanti orang kata orang tasawuf ni memang pakai akal je. Kita cakap dengan ilmiah, dengan kaedah grammarnya sekali. Solat itu, solat itu makna silah. Silah. Apa makna silah? Silaturahim, apa silah? Hubungan. Solat itulah silah, hubungan. Barang siapa yang tidak solat, bermakna dia tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan dengan Allah. Dia demi menjaga hubungan dengan Allah, maka hendaklah jaga solat. Jadi orang yang mendakwa dia ingat Allah, kenal Allah,
Sebab dia tak jadikan solat itu sebagai cara berhubung dengan Allah. Dia tak ada. Apakah cara berhubung dengan Allah? Tak ada. Dia hanya duduk saja berbual antara langit kaum bumi, cerita mereka bukan langkir, cerita keramat-keramat, kasyaf-kasyaf, lepas tu dia kena wali Allah itu. Tidaklah. Ada satu zaman tersebarlah orang cerita barang siapa sudah bermakrifat kepada Allah Ta'ala, maka dia sudah hampir, bermakna tidak perlu lagi solat, kerana dia adalah orang yang hampir. Maka dibawa ceritanya kepada Khalifah, ya Syekh Khalifah Mukminin. Ada golongan orang yang mana sudah mendakwa dia sudah sampai, sudah hampir dengan Allah dengan tak solat itu, sebab mereka itu sudah hampir dengan Allah. Kata Khalifah, benar, hampir ke neraka, hampir ke neraka. Jadi kesimpulannya, apa tu solat taib? Solat taib itu adalah ingatan yang berkekalan, berterusan kepada Allah tanpa meninggalkan solat lima waktu. Itu solat taib. Bolehlah kita katakanlah puasa ini ialah mengekalkan ingatan kita, mengekalkan cara kita menahan, jangan sampai Allah murka pada kita dengan kita melanggar perintah-perintahnya. Tahan kekal terus di hati itu. Jadi khawas ini selain dia menjaga tahan daripada batal puasa, tahan daripada tujuan muta, melanggar perintah Allah, dia juga tahan hatinya daripada berpaling daripada Allah. Sebab itulah wujud yang kata-kata para sufi, sesaat aku lupakan Allah, aku hukumkan dia boleh kafir. Kafarah yang furu, kafir, orang yang kafir, orang yang berhijab. Kafarah itu tidak berhijab, tertutup. Kalau orang non-Muslim, dia kata tertutup hati dia daripada menerima Islam. Ada pun kita orang Islam pula tertutup daripada memandang anugerah Allah. Sebab itu sejati kufur, dia tak nampak Allah yang memberi. Kita ni ada milik apa-apa tak? Kita tidak memiliki apa-apa. Memang tak pernah memiliki apa-apa. Allah lah pemilik mutlak yang memiliki diri kita. Tak mahu kita. Kita keluar daripada mall, nampak ada pihak yang cantik ni, kita begini. Encik, tolonglah ambil gambar. Ada gambar, kita pun ada gambar. Cik, lagak sikit, itu sikit. Kadang-kadang begini. Kita sadar dia tonggak. Dan ambil gambar tu, kita encik kan? Kita saya, kita encik. Lepas tu dia keluar kunci, keting, masuk kereta. Apa rasa muka kita sekarang ni? Malu kan? Malu sikit-sikit kemaluan. Sangat-sangat malu. Sangat-sangat malu. Sebab apa? Mengaku kereta di depan tuan punya kereta. Baik, Allahu Akbar. Tak tahu malu kan? Mengaku aku solat di depan Allah yang Maha Berkuasa. Mengaku aku istiqamah, mengaku aku ni khusyuk, mengaku aku ni soleh depan Allah, dan buat kita baik itu, kita kata kita baik. Ush, malulah. Bila nak tobat macam tu? Ustaz, tinggi sangat Ustaz. Tak tinggi, ini memang level usia sesendiri inilah ceritanya. Dah time dah nak sepak penalti dia. Takkan nak baca wuduk lagi. Wuduk ada benar. Tak, jangan lupa cara wuduk tu memang macam tu. Basuh muka, solat, baca Fatihah. Jangan cuba-cuba ubah. Jemu baca Fatihah, surah lain lah. Jangan, tak usah sebab nanti. Kita dah tak ada masa lagi nak cerita tentang Fatihah, tentang wuduk, tentang semua ni. Kita hanya nak praktikalkan saja. Kita basuh muka bukan basuh kosong. Kita sedang membasuh zahirnya muka. Kalau dalam Quran, dalam doa kita, wajah tu wajhiyah,
Aku hadapkan wajahku. Wajah mana? Wajah hati ini. Dan simbol saja membasuh muka zahir, tetapi hakikatnya kita membasuh muka di batin ini, kerana selama ini telah dikotori dengan memandang selain daripada Allah. Maksud itu kita basuh tangan, bukan basuh kosong ni. Basuh duduk sah sesekahnya. Tapi kita ini sedang membasuh apa? Membasuh dosa-dosa tangan secara zahirnya, membasuh kotoran dan membasuh dosa-dosa di tangan kita. Kerana Allah itu sering memberi, tapi kita yang tidak mengerti apa yang diberi. Baik. Jadi itu peringkat puasa dia. Awal, khawas, khawas. Jadi kalaulah kita renung-renungkan, tak perlu lagi kita kalau dah lewat tak berburu depan. Kenapa? Sebab kita menyembah Tuhan yang tidak bertempat. Kita menyembah Tuhan yang tidak ada tempat. Kalau dah lewat, duduklah kata macam mana pun. Nanti kalau lambat dah bangun keluar, kita masuk ke sini. Penuhkan suatu tempat itu je lah. Sebab itulah setengah orang sufi berkata, carilah guru yang merehatkan kamu. Bergurulah, carilah guru yang merehatkan kamu. Apa maksudnya? Kita duduk semayang, berguru ni langsung tak semayang. Itu ke maksudnya? Bukan. Carilah guru yang merehatkan kamu. Apabila berjumpa dengan guru yang mendidik kita supaya buat hanya sibuk dengan Allah, itu ringan. Kita buat amalan kerana Allah, itu ringan. Semua kerana Allah, ringan. Beres je. Orang tak puji kita pun boleh senyum. Orang menghina kita masih tersenyum. Orang memuji tak terangkat. Ringan hati kita. Cuba fikir, kita otai lama di masjid ni, tetapi tak dilantik persebatan diberikan satu jawatan kuasa pun. Berat nak terima. Sebab apa? Sebab ada selain daripada Allah dalam ini. Jadi guru yang meringankan murid ialah guru yang membawa murid itu pergi pada Allah. Setelah mengenal Allah, semua perkara urusan ringan, tak terbeban. Kalau kita sibuk dengan Allah, kita akan sibuk. Hanya sibuk dengan Allah, kita tak sibuk. Kita sakit, kita ditua, kita dilemah, tak ada. Inilah ada tipnya kita kalau nak buat haji umrah nanti, nak tawaf itu bukanlah kalau dah sibuk dengan Allah, sibuk tak kaki ada gawat tak sibuk dengan Allah. Anak-anak kita itu pada mabuk dengan handphone ni, handphone ni, kita panggil dia makan. Tadi dia kata perut lapar, tapi dia fokus tentang handphone, hilang apa itu. Tu. Begitu kita ini, sebenarnya sahabat memanah kakinya, senang memanah kakinya. Maka kita nak cabut nanti, cabut sakit pun panah mata itu, menarik balik. Tunggu aku solat. Dia baru solat. Sahabat tarik. Lepas sebenarnya dah cabut belum? Dah cabut, dia tak terasa pun. Tak terasa. Jadi kita ini, kalau masih berasa lagi dengan isteri kita, belum lagi tu. Berasa hati dengan isteri itu. Bakal dan tua tidak cerai dalam 10 tu sendiri. Tak ada masa dah betul cerai pun. Dia cakap cek. Kalau hati kita fokus kepada Allah, itu kan tak jadinya sifat kalam kan? Tak jadi apa? Pernyataan yang mana? Sifat Allah kan? Sifat Allah yang mana? Kalam Allah. Ada rasa hati dengan Allah Ta'ala kan? Tak ada rasa hati dengan Allah Ta'ala. Aku rasa hati dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah Ta'ala kecil banyak lagi. Itu hakikat tak sampai ke mana? Hakikat tak sampai ke mana? Mudah. Sebaliknya ke Allah saja. Jadi apabila kita pergi pada Allah, jadi kita naklah tahun ini ada perbezaan puasa kita tahun-tahun yang lepas. Kita lebih santai. Siapa hati sibuk dengan Allah, dia lebih santai, hidup dia santai. Kawan saya, murid saya, dia bawa kereta, dia ajak saya pergi urut
Ustaz urut tak ada, kita urut tak sempat kata, jauh kata apa Ustaz, urut sempadan boleh ikut. Dalam bawa kereta dia sibuk bercerita, Ustaz, saya tengok Ustaz ni, saya pening. Saya pening. Dah tahu hidup rumah tangga pening, tambah orang lain punya keluarga, waktu sepening. Ya Ustaz, dah punya 3 anak lagi, macam mana Ustaz menjaga anak-anak isteri Ustaz, macam mana dia kata? Kenapa kita sibuk menjaga? Kan Allah menjaga, selesai masalah. Kita rasa kita menjaga kan? Apabila kita rasa kita yang memiliki isteri dan anak kita memang benar. Allah kata, aku nak jaga isteri kau, tapi kau nak jaga. Mungkin kau jagalah. Itu benar tu. Tapi kita serah, Allah yang jaga ringan. Ringan hidup kita ni. Sebab itulah cara yang meringankan beban kita. Jangan bagus, bukan tak bagus. Okey, awak nak tenang, awak zikir 10,000 pagi, 10,000 petang. Tuan-tuan boleh buat tak? 10,000 pagi, 10,000 petang. Bukan kata orang bekerja, dan orang pencin pun tak sempat nak buat. Tak tahulah saya buat apa lah dari pencin ni. Adalah pegang sentar speed, tengok handphone. Pegang sentar speed, datang isteri. Bang, saudara ni jom. Okeylah, boleh lah. Ingat, kita waktu tidak ada gangguan, kita lalai begitu saja. Tetapi apabila kita jumpa nak fokus kepada Allah, hati kita ni, lihat satu-satu dia datang, diganggu. Kita waktu tak mengantuk, anak main elok, main lego tepi tu, cucu tu. Tapi kita baru nak ambil wudu, nak semayang, kenapa tu? Gaduh. Antuk ni ambil lah. Tak semayang, dukung. Cucu demo tu jalan. Itulah syaitan ini. Dia tak boleh masuk kepada Nabi Adam, dia masuk ke siapa? Dia masuk ke Hawa. Itu terpengaruh muka tu. Dah kata jangan dekat dengan pohon yang dilarang, dia datang muka. Sebab apa? Hawa. Syaitan dia tak boleh masuk dengan kita, cari isi kita. Tak boleh masuk isi kita, masuk kanan kita, masuk cucu kita. Akhirnya kita pun sekarang dah masuk banyak handphone lah. Kita masuk kan? Kita baru after zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu boleh shopping. Pakcik-pakcik suka ada dan shopping. Shopping, dia panggil kita. Hari kita pun ambil jugalah apa ada jual bebas yang murah-murah ni. Ini dah tak masuk Ramadan lagi. Selamat hari raya. Tarik dah. Nampak tu? Untuk melekat kelalaian kita daripada nak puasa. Barulah hari ni dengar khawas-khawas. Cuba lah ya. Kita kalau tak dapat yang ketiga, dapat 2 pun cantik lah. Dapat 7 anggota ni, mata, telinga, mulut, itu jaga. Mata, telinga, mulut. Kalau orang tangan berbuat kemampuan kaki, ikut kaki. Kalau kaki diam, tangan tak bergerak dah. Perut tak bergerak, kemaluan pun tak bergerak dah. Tapi kalau kaki diam, mulut boleh bergerak lagi tu. Cek. Sekarang kan pula dah ada teknologi moden, WhatsApp ini pula tak bercakap dengan lidah, tetapi masih lagi bercakap dengan lisan, penulisan, lisan, tulisan. Nak berperang dalam grup macam ni lah. Kalau duduk dalam satu apartmen dengan semua tu, Masya Allah. Lori tak datang kok sampah. JMP lagi tu. Mana cleaner tak datang. Ampunnya masuk rumah ni aku nak buat, lampu tak menyala, ribu je. Macam-macam komen tu. Kena jadi manusia ni memang hidup tu suka komen. Itu komen lah. Jadi kita jangan masuk babak seperti itu kan. Kita cuba fokuskan, minta tolonglah Allah, doalah Allahumma
nawwir qalbi binuri ma'rifatika. Ya Allah, cahayakan hatiku dengan cahaya ma'rifatika. Doa yang banyak tu. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika. Ya Allah, itu dia. Ya Allah, cahayakan hatiku dengan nur cahaya makrifat Engkau, kepada Engkau. Cahayakan hatiku dengan nur, dengan cahaya makrifat Engkau. Kita bangun malam, kita sembahyang seorang, sujud lama-lama. Sujud letak kepala, selepas baca Subhanallah 3 kali macam biasa, doa banyak. Contoh sembahyang Qiblah Ba'diyah, buatlah. Lepas saja baca tasbih macam biasa, baca doa ni. Mintalah ya Allah, jangan kau matikan aku, melainkan kau matikan aku dalam keadaan mengenal Engkau. Para sufi melihat pada doa yang diajarkan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam sudah yang baik, dengan makna matikan aku dalam bermakrifat kepada Engkau. Wa la takhtim lana bi su'il khatimah, jangan kau matikan aku dalam keadaan tidak mengenal Engkau. Nak mati di mana tempat tak? Terpulanglah banyak juga wali Allah, buat tuan-tuan guru, alim ulama, mati di rumah, mati di hospital. Nah, kadang-kadang orang awam biasa-biasa dia mati dekat masjid. Beberapa tahun dalam semua PKP ada orang ululakan mati kat Raudhah. Nah, mati kat Mekah, macam-macam lah. Jadi kita tak kisahlah nak mati kat mana, tetapi yang kita hendaklah, orang sufi hendaklah di saat dia mati, dia mengenal Allah. Malah setengah wali itu, wali ini ada wali yang masyhur, ada wali majzub, ada wali malamati nama dia. Wali yang masyhur ini yang tahu dia keramat sebagainya Syekh Ustaz Abdul Alam. Ada juga wali majzub. Wali majzub wali yang mana telah dicabut jazbah itu, ditarik. Nah, maka dia hanya meleburkan diri kepada Allah. Dan ada juga wali malamati. Wali malamati ini kita tak payah nak kenal, payah nak cak. Kerana apa? Dia tu banyaknya antara identiti dia wali ini ialah dia akan difitnah, dikata orang, dicaci, digilakan, dibodohkan. Itu ciri-ciri wali malamati. Itu payah lah. Sebab itu kita dengan orang sebaik je. Kalau ada ketuk kita tak Assalamualaikum, salam, tolong bantu sikit apa yang boleh, saya tak makan lagi. Tuan nak beri, beri. Tuan tak nak beri, tolak cara lemah lembut. Kerana Nabi Allah Khidir itu sering merupakan seorang pengemis dan bertemu dengan seseorang. Datang tempat capek, biasa-biasa kan, muka pun tak cantik mana. Ya memang itulah. Itu wali-wali yang malamati, yang mana orang pun tak sangka lah. Mungkin semayang pun kalau pergi ke masjid pun dia pakai baju pagoda dia, dengan sebuah selek. Kopiah pun mungkin dengan tek lalat lah. Tetapi selama kita tahu dia berada di kampung kita, di taman kita ni, tak pernah pun cerita tentang orang, tak pernah pun mengadu
hal-hal rumah tangga dia. Itu siapa tu? Tak pernah pun orang ada rasa sakit hati dengan dia. Tak ada. Kalau orang mengata dia memainkan dia senyum je. Tak ada nak berbalas apa, orang tak senyap. Itu luar biasa tu. Zahirnya biasa-biasa, tapi batin orang seperti ini yang tak balas orang, tak berdebat orang, tak berhenti memaafkan orang, orang kata dia senyum lagi. Itu Masya Allah. Sekali balik lalu ke rumah dia tengah selai baju, suami bising tu, suami dan isteri bising tu, baju tu jemur, baju angkat saja, lipat sekali. Bisa tahu teks. Hisap rokok depan rumah tu nampak sampah-sampah putih dah sikit. Siapa nak marah? Selama hidup tak pernah marah isteri. Siapa tu lagi tu? Jangan main tu. Jadi kita selalu nampak orang bersempat, bertekad-tekad, dia pun sempatnya jubah, lepas tu tasbih kaki kat tengkuk, bertongkat lagi jalan, cakap lembut, manis muka. Wali ni janganlah tertipu dengan Zohir. Dan orang lain suka tertipu. Siapa datang parah datang semua diangkat. Sebenarnya tahu tak, ada wali dan rumah kita, ibu bapa itu. Ini wali bila syak tidak ada dilakukan. Dan doa mereka mustajab ibu bapa itu. Bagi siapa mereka dengan ibu bapa, bagi mereka dan tak ada ibu bapa, wali ibu bapa kita itulah wali yang makbul doa. Kita duk sibuk cari wali yang jauh-jauh tu, pergi bertapa nak jumpa wali. Tak payah dia bertapa jumpa wali, balik kampung itu wali kita tu, mustajab doa tu. Sebab mereka dah membesarkan kita dengan penak letih mereka tu. Jangan sibuk cari lah doa tu. Wali kat rumah kita tu, ibadah kita semua ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita sambung pengajian kita nanti. Sambung balik tanda tu. Dengan demikian puasa memiliki makna hakiki bahawa Allah Ta'ala mengajak para hamba-Nya untuk menyandang sifat-sifatnya. Mengajak hamba menyandang sifat-sifatnya. Allah tak makan tak minum. Sekarang sebenarnya bulan Ramadan kita tak makan tak minum, kita dah suka dengan Allah juga tak makan tak minum. Itu yang kata puasa ini akulah memberinya, pahala dia akulah yang membayarkannya. Betapa besarnya kelebihan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ta'awuzu billahi wa tahiyyatu fiha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.